Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 5 akan membentangkan artikel yang kami analisis dari segi keutuhan wacana, membuat rujukan dan kejelasan dalam penulisannya. Nama saya Nurliana Nabila binti Muhammad Zulkifli. Saya Nurina Zura binti Muhammad Amran. Dan saya Nur Nadiatul Husna binti Muhammad Zulfian. Baik. Isi kandungan bagi slide yang kami akan membentangkan pada hari ini iaitu menganalisis artikel dari aspek keutuhan wacana. Nama saya Nurliana Nabila binti Muhammad Zulkifli. Boleh panggil saya Liana. Seterusnya, yang kedua, menganalisis artikel dari aspek sumber rujukan. Yang ketiga, menganalisis artikel dari aspek kejelasan dalam penulisan. Yang pertama, keutuhan wacana. Sama ada keutuhan wacana ni banyak jenis dia kan. Sama ada semantik, leksikal, gramatikal dan fonologi. Okey, sebelum kita pergi lebih terperinci lagi kepada jenis-jenis keutuhan wacana, saya akan mentangkan ciri-ciri keutuhan wacana yang ada dalam artikel yang kami analisis. Iaitu pertama, kohesi. Kohesi ni apa? Kohesi ni hubungan ayat yang menggunakan penanda wacana yang sesuai supaya ayat itu utuh. Yang kedua, koheren. Koheren iaitu kesinambungan perenggan dengan perenggan sehingga ayat-ayat itu memiliki kesatuan makna yang utuh. Okey, yang ketiga, tujuan. Tujuan yang mana penulis yang menulis artikel yang kami analisis ini mempunyai tujuan atau matlamat yang spesifik, yang mana sebelum mengutarakan hujah-hujah mereka menyatakan abstrak, yang mana sinopsis lah, memberi satu kesimpulan awal kepada penulisan mereka. Okey, yang terakhir, penerimaan pembaca, yang mana penulis yang menulis artikel yang kami analisis ni tidak menggunakan unsur-unsur ataupun sentimen yang prejudis, yang mana memudahkan pembaca untuk memahami konteks ayat dalam penulisan mereka. Faham semua? Faham. Okey, yang pertama sekali iaitu keutuhan semantik. Keutuhan semantik ni, dia banyak kategori dia dalam satu keutuhan semantik tu. Antaranya hubungan sebab dan akibat, hubungan penekanan, hubungan suasana dan perilaku, dan hubungan kebenaran dan kesahan. Okey, tetapi kami jumpa hanya dua hubungan sahaja dalam artikel yang kami analisis ini, iaitu hubungan sebab dan akibat, dan kedua, hubungan penekanan. Apa itu hubungan sebab dan akibat? Okey, saya bagi satu contoh. Oleh kerana Ali tidak hadir pada hari ini, saya dimarahi guru. Ada nampak tak hubungan antara akibat dan sebab? Sebab dan akibat. Nampak kan? Sebab dia, Ali tak datang. Akibat, saya kena marah. Faham semua? Okey, bagus. Okey, saya akan bagi contoh yang kami jumpa dalam artikel yang kami analisis, iaitu manusia akan dianggap mundur sekiranya tiada pendidikan. Individu dan keluarga yang berilmu dan meletakkan ilmu sebagai cara hidup akan lebih mudah membuat satu keputusan yang tepat. Wan Hasan 2007. Faham tak semua? Maksudnya sebab dia manusia akan mundur. Akibat dia menjadikan ilmu tu sebagai meletakkan ilmu tu sebagai cara hidup mereka. Okey, faham semua? Faham. Okey, seterusnya yang kedua iaitu hubungan penekanan. Yang mana hubungan penekanan ni dalam satu perenggan tu dia menekankan satu istilah ataupun satu makna. Okey, contohnya
merujuk kepada falsafah pendidikan kebangsaan 1987, terdapat beberapa konsep yang jelas membentuk para pendidik melaksanakan amanah untuk menghidupkan kehidupan beragama. Antara konsep itu ialah bersepadu, insan harmoni, rohani, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Yang mana penekanan yang diberikan dalam program ini iaitu konsep. Istilah konsep. Okey, faham semua? Okey, seterusnya kita pergi ke keutuhan yang kedua iaitu keutuhan leksikal. Keutuhan Maaf. Keutuhan leksikal ni banyak jenis dia dalam tu. Okey. Kita faham semua? Okey. Iaitu antaranya pengulangan kata, antonim, hiponim dan kolokasi. Tapi kami jumpa dua sahaja jenis iaitu pengulangan kata dengan hiponim. Pengulangan kata ni maknanya satu istilah ataupun satu makna berulang melebihi satu kali. Faham semua? Contohnya ayat ini, pendidikan dalam sesebuah masyarakat memerlukan sistem nilai yang mampu dikembangkan dan disuburkan supaya warganya memiliki etika yang tinggi dalam kehidupan. Pendidikan juga merupakan satu proses menerima ilmu terpenting dalam kehidupan manusia. Jadi di sini istilah apa yang berulang? Pendidikan. Okey, pendidikan. Okey, faham semua yang untuk penggunaan kata? Faham. Okey, yang kedua, hiponim. Hiponim ni apa? Hiponim ni iaitu satu makna yang menunjukkan sama ada makna tu umum ataupun khusus. Okey. Saya bagi satu contoh. Setiap kaum di Malaysia mempunyai pakaian yang menunjukkan identiti mereka tersendiri. Antaranya ialah baju kurung, baju Melayu, ciosam dan kurta. Okey, dalam ayat saya ini apa makna khusus dia? Makna umum dia? Pakaian. Yes. Betul. Okey, makna khusus dia iaitu baju Melayu, baju kurung, ciosam dan kurta. Okey, bagus semua. Okey, contoh yang kami dapat dalam artikel ni iaitu di dalam proses pendidikan ini manusia membangunkan semua potensi yang ada, merangkumi potensi akal, kognitif, jasmani atau tingkah laku, rohani dan rohani iaitu spiritual. Okey, di sini kita tahu proses pendidikan iaitu makna yang umum. Dan bagi mengembangkan idea dalam sesuatu ayat itu, penulis memberikan makna yang khusus lagi iaitu potensi akal, jasmani atau tingkah laku dan rohani. Faham semua? Okey, seterusnya kita pergi ke keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal ni dalam satu tu banyak jenis iaitu penanda rujukan, penanda penggantian, penanda elipsis dan penanda penghubung. Tapi kami jumpa dua sahaja penanda iaitu penanda rujukan dengan penanda penghubung. Penanda rujukan ni apa? Penanda rujukan ni dia menggunakan kata ganti nama orang dan kata ganti nama tunjuk. Apa itu kata ganti nama orang? Beri saya dua contoh. Saya. Mereka dan saya. Okey, terima kasih. Okey, kata ganti nama tunjuk. Ini dan itu. Okey. Okey, dalam yang kami jumpa ni menggunakan penanda rujukan. Contohnya, pendidikan peringkat kedua ialah kanak-kanak berumur 7 hingga 12 tahun. Mereka menerima pendidikan di peringkat sekolah rendah berteraskan pendidikan KBSR. Yang mana dia menggunakan penanda rujukan iaitu kata ganti nama orang diri, iaitu mereka. Mereka ni menunjukkan kepada siapa? Kanak-kanak berumur 7 hingga 12 tahun. Okey, pandai. Seterusnya, penanda penghubung. Penanda penghubung. Penanda penghubung ni
menjalinkan sesuatu ayat dengan ayat, perenggan dengan perenggan, klosa dengan klosa ataupun perkataan dengan perkataan. Dengan erti kata lain, kita menggunakan penanda wacana lah dalam penulisan itu bagi mengembangkan idea kita. Okey, contoh di sini, pendidikan yang berkualiti juga boleh membawa insan hampir dan cinta kepada Tuhannya. Seterusnya, menyalurkan rasa cinta kepada kebenaran dan menolak kemungkaran. Yang mana dalam ayat ini menggunakan penanda wacana iaitu seterusnya bagi mengembangkan idea penulis. Okey, faham semua? Okey, kita pergi ke keutuhan terakhir sekali iaitu keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi ni apa? Keutuhan fonologi ni yang mana dalam satu teks ayat tu kita boleh tahu intonasi yang sesuai untuk menggunakannya dengan menggunakan tanda baca yang sesuai. Contoh tanda baca apa saudari? Koma, nota, tanda seru, tanda soal dan sebagainya. Okey, bagus semua. Okey. Dengan itu, dengan menggunakan tanda baca ni kita tahu dekat mana nak berhenti seketika ataupun nak mengolahkan banyak-banyak lagi ayat sebagai macam contoh tadi baju kurung, koma, baju Melayu, koma, Cheongsam, koma, kurta dan sebagainya. Bagus awak. Okey. Okey, sebagai contoh kat sini. Sekejap saya baca. Saban hari kita melihat kisah-kisah remaja kita yang tidak seharusnya berlaku seperti merempit, mencabut kehormatan, tidak menghormati orang tua dan vandalism. Okey, nampak di situ. Maknanya dalam satu ayat yang panjang tu kita tak perlu untuk bernafas dengan satu nafas saja. Kita boleh berhenti seketika. Okey, faham semua? Okey, rumusannya dalam penulisan yang kami analisis ni, artikel yang kami analisis ini, penulis menggunakan mengaplikasikan keutuhan wacana dalam penulisannya bagi memudahkan pembaca untuk memahami konteksnya. Okey, faham semua? Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan seperjuangan saya iaitu Nurina Surah untuk membentangkan sumber rujukan. Terima kasih kepada saudara Diana kerana telah memulakan pembentangan dengan sangat baik sekali. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurina Zura binti Muhammad Amran. Seterusnya saya akan membentangkan analisis yang telah kami buat pada artikel ini dari aspek sumber rujukan. Baiklah, yang pertama saya memberi definisi rujukan iaitu rujukan dapat difahami sebagai perbuatan memberi kredit kepada atau menyebut nama seseorang atau sesuatu bahan di akhir sesebuah penulisan. Antara gaya penyenaraian sumber rujukan ialah American Psychological Association (APA), Modern Language Association (MLA), Chicago Citation Style, Caribbean Citation Style dan lain-lain. Seperti yang kita tahu, di Malaysia seragam untuk menggunakan edisi APA yang telah dikemas kini iaitu edisi ke-7. Cara menulis rujukan adalah berbeza mengikut bahan atau sumber yang dirujuk. Baiklah, terdapat 3 perkara yang perlu dikenal pasti semasa menulis rujukan. Yang pertama ialah citasi. Apa itu citasi? Nama-nama penulis atau sumber yang dinyatakan dalam penulisan. Yang kedua ialah rujukan. Senarai maklumat rujukan untuk nama-nama yang telah dinyatakan dalam karya yang muncul di akhir penulisan. Dan yang ketiga yang perlu dikenal pasti ialah bilangan rujukan. Bilangan rujukan harus sama dengan bilangan citasi yang dinyatakan. Kalau dekat citasi kita letak 3, maka dekat rujukan pun kita kena letak juga. Okay, pastikan sama. Baiklah, citasi. Di permulaan ayat saya telah menyatakan contoh di sini merujuk kepada falsafah pendidikan kebangsaan 1987. Ini merupakan citasi. Saya telah highlight tapi tak nampak sangat rasmi. Jadi iaitu tahun terbitan dalam kurungan iaitu 1987 ni selepas
kalau nak menulis citasi ayat, permulaan ayat, macam ni. Seterusnya, kalau di pengakhiran ayat, iaitu Abdul Fattah Hassan 2003. Nama dan tahun terbitan dalam kurungan. Baiklah, seterusnya, cara menulis nama dalam citasi. Untuk penulisan di Malaysia, nama-nama Melayu atau Muslim ditulis dengan menulis nama penuh tanpa meletakkan bin atau binti. Contoh, nama saya Nurin Nazura binti Muhammad Amran, maka boleh ditulis sebagai Nurin Nazura Amran. Tak perlu nak letak binti. Dan seterusnya, tidak menulis senarai pangkat seperti datuk, profesor, doktor dan sebagainya. Di sini saya telah menyatakan contoh daripada artikel, iaitu boleh nampak kat sini nama dia tulis ialah Siddiq Baba. Yang mana nama asal beliau merupakan Profesor Datuk Dr. Siddiq bin Baba. Tapi pangkat ditinggalkan, bin pun ditinggalkan, hanya tinggal Siddiq Baba sahaja. Okay, seterusnya rujukan. Tadi citasi, sekarang rujukan. Masa yang kita tahu ada banyak sumber rujukan, buku, majalah, artikel, jurnal dan sebagainya. Jadi ini yang telah kami analisis. Yang pertama ialah sumber rujukan daripada buku. Untuk menulis rujukan daripada buku, maklumat yang diperlukan ialah nama penulis. Yang pertama, yang kedua tajuk lengkap. Yang ketiga, tahun diterbitkan dan yang akhir sekali ialah syarikat penerbitan. Saya telah menyertakan contoh sekali, tetapi penulisan yang telah kami kaji merupakan penulisan pada tahun 2010 yang mana belum lagi edisi sistem Apali Kemas Kini, masih lagi menggunakan edisi ke-6. Jadinya saya boleh menyatakan salah lah. Yang mana mereka buat Muhammad Daud Hamzah 1993, Liputan Kurikulum Sekolah Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka. Ini masa yang kita telah pelajari, nama tempat tidak perlu dinyatakan. Jadinya ini yang betul lah, Liputan Kurikulum Sekolah, Dewan Bahasa dan Pustaka. Tak perlu pun ada nama tempat. Ini merupakan contoh mengikut sistem APA edisi yang ke-7. Rujukan seterusnya adalah rujukan lain yang diambil daripada laman web. Citasi. Penulis sudah menyatakan citasi. Dia ambil, lepas tu dinyatakan link dekat sini. Bila dia dah ambil dekat citasi, maka dekat rujukan tu kena buat benda yang sama lah. Dia kena nyatakan juga sumber mana dia dapat, supaya kita dapat. Contoh kalau kita nak rujuk balik, adalah sumbernya. Baiklah, yang seterusnya, untuk menulis sumber rujukan, perlulah indeng ke dalam untuk baris kedua. Dan seterusnya sekiranya lebih daripada satu baris. Baris pertama, baris kedua. Baris kedua ni perlulah diindengkan ke dalam. Baiklah, rumusan yang dapat disimpulkan daripada sumber rujukan ni ialah sesuatu penulisan ilmiah perlulah dilengkapi dengan rujukan yang benar. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada Nur Nadiatul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nadiatul Husna binti Muhammad Sufyan. Saya akan menerangkan tentang penjelasan dalam penulisan dalam artikel yang telah kami kaji ini. Yang pertama, saya nyatakan dengan apakah maksud penjelasan. Menurut Aziz Saleh 2007, beliau menyatakan penjelasan sebagai isi kandungan yang jelas, tepat, tidak kabur dan senang orang memahaminya. Maksudnya dekat sini Aziz Saleh menyatakan bahawa penjelasan ni ialah sebuah isi kandungan yang amat jelas dan apabila orang membacanya, ianya tidak akan kabur ataupun sama-sama. Seterusnya, apakah maksud penjelasan dalam tulisan? Penjelasan dalam tulisan ialah jelas, berarti mudah dipahami, mudah dibaca,
membaca. Isi kandungan yang disampaikan itu ialah terus dan tepat dan tidak sama-sama apabila pembacanya membacakan sesebuah penulisan. Seterusnya, gaya penulisan akademik yang jelas menggunakan kata-kata yang pendek, ringkas dan jitu. Maknanya apabila sebuah penulisan itu jelas, dia tidak menggunakan sebuah perkataan ataupun ayat yang memutar belit. Maksudnya kalau orang baca tu orang senang faham, dia terus direct ke isi kandungan sebenar. Yang terakhir, perkataan yang berbelit-belit dan tidak terlalu panjang akan menyebabkan penulisan itu sukar difahami dan tidak puas membaca. Apabila kita menggunakan perkataan yang ayat yang terlalu panjang ataupun memutar belitkan sebuah maksud itu, pembaca susah untuk menafsirkan isi kandungan yang ingin disampaikan. Baiklah, seterusnya 5 perkara tentang kejelasan. 5 perkara ini merupakan aspek dalam kejelasan, iaitu yang pertama, penggunaan bahasa komuniti yang formal. Penggunaan bahasa komuniti yang formal ni ialah kita menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh orang lain apabila membacanya. Yang kedua, penulisan secara objektif. Penulisan secara objektif ni maksudnya penulisan itu mempunyai tujuan dan sebab yang tersendiri untuk dinyatakan di dalam karyanya. Maksudnya dia mempunyai masa depan atau objektif yang ingin disampaikan. Yang ketiga, penulisan ayat yang jelas. Penulisan ayat yang jelas ni maksudnya sebuah perenggan itu mempunyai ayat topik dan ayat topik dan ayat isi yang tersendiri. Yang keempat, penekanan idea secara logik, koheren dan kohesif. Maksudnya dekat sini ia menggunakan aspek koheren dan kohesif di dalam penulisannya. Dan yang terakhir, langkah-langkah dalam penulisan yang teratur. Maksudnya dia menggunakan langkah-langkah yang tepat dalam menyusun dan menstrategikan penulisannya supaya dapat melakukannya dalam sebuah penulisan lengkap. Fokus kejelasan di dalam belahan artikel kami pada hari ini ialah perkembangan idea secara logik, koheren dan kohesif. Dua komponen penting apabila kita menekankan tentang kejelasan ialah koheren dan kohesif. Apakah itu koheren? Koheren adalah kesepaduan antara satu bahagian dengan bahagian yang lainnya sehingga ayat-ayat memiliki kesatuan makna yang utuh. Maksudnya dekat sini koheren itu ada sebuah perenggan dan apabila pembaca membacakan perenggan tersebut, ini mempunyai satu makna yang sama. Kohesif pula ialah merupakan hubungan antara bahagian dalam teks dengan menggunakan peranan wacana yang sesuai. Maksudnya dekat sini, kohesif ni ialah bila seseorang itu menggunakan peranan wacana untuk menghubungkan sebuah perenggan dengan perenggan yang lain. Ini saya bawakan contoh koheren. Kita boleh di sini. Ibu bapa merupakan insan yang paling rapat dengan anak-anak. Mereka perlu memainkan peranan yang penting, memupuk emosi yang seimbang terhadap anak mereka. Ibu bapa perlu memberi kasih sayang, bimbingan, nasihat, panduan dan menjadi sahabat yang paling akrab kepada anak. Ibu bapa juga perlu mempunyai inisiatif untuk mencegah perilaku anak yang tidak moral. Ibu bapa seharusnya sentiasa memantau dan memerhatikan aktiviti anak remaja mereka. Maksudnya dekat sini, dalam wacana di atas terdapat koheren kerana setiap kalimat ibu bapa di atas mempunyai fungsi yang berbeza namun tetap mempunyai kesatuan yang sama, iaitu menceritakan tentang peranan ibu bapa. Maknanya dekat sini ini menggunakan koheren kerana topik utamanya ialah ibu bapa tetapi setiap ayat itu mempunyai fungsi yang berbeza. Contoh kedua koheren ialah dalam perenggan ini, koheren ini ialah para pendidik. Para pendidik perlu memahami dan menghayati peranan sebagai khalifah dengan mencari dan membina ilmu berteraskan kebenaran sejagat. Para pendidik perlu menghayati konsep falsafah pendidikan kebangsaan yang menjadi dasar pemikiran ke arah kebenaran sejagat. Maksudnya dekat sini koheren yang digunakan ialah para pendidik. Dua ayat ini menggunakan tema yang sama, para pendidik, tetapi mempunyai ayat yang berbeza. Di dalam wacana di atas terdapat koheren kerana kalimat para pendidik di atas mempunyai makna dan tugas tersendiri, namun tetap mempunyai kesatuan yang sama, iaitu menceritakan tentang tugas-tugas para pendidik. Baiklah, komponen yang kedua ialah kohesi.
wacana slide itu ini ialah menghubungkan ayat pertama dengan ayat kedua. Contohnya, pendidik juga mendidik manusia berfikir secara rasional, bebas dan baik dan juga dapat menyelesaikan masalah dengan berkesan. Selain itu, pendidikan juga mesti bertujuan mensosialisasikan individu dalam masyarakat. Pendidikan juga berkualiti. Pendidikan yang berkualiti juga dapat membentuk fikiran yang sihat. Maksudnya dekat sini ayat yang pertama dan ayat yang kedua dihubungkan dengan menggunakan peranan wacana. Maknanya penulisan ini menggunakan komponen kohesif yang betul. Seterusnya, contoh yang terakhir untuk komponen kohesif ialah penulis menggunakan peranan wacana organisasi iaitu oleh hal yang demikian. Di dalam perangan ini bagi menghubungkan perangan pertama dengan perangan kedua. Contohnya, hal ini akan menjadikan seseorang individu itu menghormati perlembagaan, taat kepada raja dan tahu tanggungjawab sebagai seorang warga negara. Oleh hal yang demikian, pendidikan ialah satu proses mengembangkan potensi individu yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Maksudnya dekat sini dengan menggunakan peranan wacana oleh hal yang demikian, pembaca dapat memahami bahawa ini ingin menyimpulkan tentang perangan sebelumnya kepada isi seterusnya. Baiklah, itu sahaja daripada kami.